Isu hedonism di Malaysia tidak asing lagi kita dengar kan. Pada zaman sekarang pun terlalu banyak dah isu hedonism terpampang di dalam akhbar, berita dan media sosial lain. Tapi apa itu hedonism? Hedonism ni dia berasal daripada perkataan Greek yang berfaham falsafah bahawa mereka meletakkan kesenukan tujuan utama dalam hidup mereka. Antara faktor-faktor hedonism di Indonesia ialah pengaruh media massa. Ini kerana mereka terdedah dengan pelbagai hiburan yang mementingkan keseronokan dan kebebasan yang tiada had. Kedua ialah pengaruh negatif rakan sebaya. Mereka menganggap rakan lebih memahami jiwa dan perasaan mereka berbanding ibu bapa. Dengan itu, mereka terjebak dengan gejala sosial seperti seks secara bebas, menghadiri pesta hiburan, merokok, melepak dan sebagainya. Yang ketiga ialah kewujudan pusat hiburan dan perjudian. Kedua-dua aktiviti ini mengarah kepada keburukan berbanding kebaikan kerana terdapat pelbagai perbuatan yang tidak bermoral berlaku. Keempat ialah kekurangan pegangan agama kerana mereka lebih mementingkan keseronokan dan kebebasan yang mementingkan nafsu semata-mata sehingga menghalalkan gaya hidup barat yang bertentangan dengan pegangan agama. Yang akhir sekali, keruntuhan dan kurang keprihatinan dalam institusi kekeluargaan. Ini disebabkan mereka merasakan ibu bapa mereka tidak mengambil peduli mengenai urusan mereka. Dengan itu, mereka mencari ketenangan di luar rumah dan menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Okey, sebenarnya apa kaitan isu budaya hedonism dengan falsafah pendidikan negara dan juga rukun negara? Okey, seperti yang kita tahu, falsafah pendidikan di Malaysia merangkumi 4 aspek iaitu emosi, rohani, intelek dan juga jasmani. Melalui falsafah pendidikan negara, kita dapat membentuk nilai diri dalam kalangan remaja serta membendung golongan remaja daripada budaya hedonism. Kejap. Rasanya ia bukan hanya dikaitkan dengan falsafah pendidikan negara, tetapi ia juga dikaitkan dengan prinsip rukun negara. Melalui prinsip rukun negara, setiap agama mahupun kepercayaan masing-masing boleh membentuk kepribadian seseorang itu. Oleh itu, melalui prinsip rukun negara, kita dapat menghindari golongan remaja daripada terlibat dengan budaya hedonism yang boleh meruntuhkan akhlak seseorang itu. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan tokoh terhadap hedonisme. Pertama adalah Epicurus pada 341 hingga 270 SM. Keseronokan merupakan peringkat permulaan dan pengakhiran bagi sebuah kehidupan yang diredai. Jeremy Bentham pada 1748 hingga 1832, prinsip hedonisme adalah hubungan antara manusia dengan faktor kesakitan dan kegembiraan. James Stuart Mill 1806 hingga 1073 beranggapan bahawa keseronokan adalah kebaikan dan kesakitan adalah kejahatan. Hamka pada 1908 hingga 1981, pengaruh hedonisme yang berlaku dalam diri manusia adalah kehendak hawa nafsu yang tinggi sehingga meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Yusuf pula dari 1926 sehingga sekarang, gaya hidup hedonisme bertunjukkan fahaman liberalisme yang tiada keseimbangan antara kebebasan individu dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Okey, setiap perbuatan yang kita lakukan mesti ada kesan positif ataupun kesan negatif. So, apa kesan budaya hedonism terhadap individu dan masyarakat? Okey, dari segi individu, apabila seseorang itu terlalu obses dengan budaya hedonism ini, ia akan membuatkan sifat seseorang itu menjadi keras hati dan juga lupa akan matlamat hidup yang sebenar, iaitu akhlak. Kejap, ada lagi satu kesan. Kesan pengaruh budaya hedonism terhadap masyarakat pula ialah apabila pengaruh budaya hedonism ini telah diperluaskan kepada pelbagai lapisan masyarakat, ia akan menyebabkan kerajaan gagal untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan pada masa akan datang. Kesan terhadap keluarga pula, orang yang terlibat dengan hedonism ni akan banyak menghabiskan masa di luar rumah dan menyebabkan kurang meluangkan masa dengan keluarga yang akhirnya menyebabkan keruntuhan sebuah institusi. Kesan terhadap negara pula, banyak kajian yang telah menunjukkan bahawa yang golongan paling banyak terlibat dengan budaya hedonism ni adalah golongan remaja. Contohnya seperti mereka mencuri dan misalnya ini jelas akan meningkatkan kadar jenayah sosial di Malaysia dan seterusnya mengakibatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara itu. Apakah cadangan yang patut dilakukan?
untuk menangani isu hedonism ini? Okey, yang pertama, ibu bapa. Ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak. Ini dapat mengelakkan mereka daripada melakukan perbuatan yang tidak dapat dikawal seperti lari daripada rumah dan terpengaruh dengan budaya luar. Seterusnya, peranan kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan perlulah mengajukan program-program tahunan di sekolah yang berkaitan dengan jenayah dan gejala sosial di kalangan remaja. Ini sangat digalakkan untuk memberi kesedaran kepada mereka mengenai penglibatan mereka terhadap gejala sosial seperti sekarang. Selain itu, peranan masyarakat. Masyarakat perlulah melahirkan sifat keprihatinan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan atau melakukan perkara yang melampaui batas di hadapan mata dengan memberi nasihat atau teguran secara baik. Cara yang boleh digunakan untuk menangani budaya hedonisme dalam diri individu adalah bermujahadah melawan hati dalam diri masing-masing seperti memasukkan kembali sifat-sifat semangat mudah ke dalam hati. Setiap individu ditegaskan supaya menjaga makan minum kerana makanan yang halal mempengaruhi sikap kita. Dari segi sekolah dan institusi pengajian pula adalah dicanangkan untuk membuat program kerohanian secara terbuka antara pelajar, guru dan pihak pentadbiran yang menerapkan ketulusan dan keikhlasan supaya tiada pemisah antara satu sama lain. Selain itu, memperkukuhkan kemahiran kaunseling dengan pendekatan terapi kaunseling yang terkini supaya para pelajar berminat untuk berjumpa dengan kaunselor. Jelas menunjukkan bahawa hedonism akan memberikan masalah besar kepada kita jika kita tidak cuba untuk menanganinya bermula dari sekarang. Dan untuk menangani hedonism ni tidak boleh dilakukan oleh seseorang individu saja, tapi perlukan peranan aktif dari semua pihak, contohnya seperti keluarga, masyarakat dan juga negara untuk mengurangkan hedonism di Malaysia.